Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar mendarab matriks dengan satu nombor. Okey, pada PDPR yang lepas kita sudah belajar penambahan dan penolakan matriks. Jadi cikgu harap semua murid sudah faham cara untuk mencari jawapan ataupun cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang penambahan dan penolakan matriks. Okey, apa yang kita pelajari hari ini adalah mendarab matriks dengan satu nombor. Okey, pendaraban matriks dengan satu nombor dikenali sebagai pendaraban skala. Okey, cikgu ulang, pendaraban skala. Okey kelas, untuk mendarab suatu matriks dengan suatu nombor yang diberikan, kita darabkan setiap unsur di dalam matriks itu dengan nombor yang diberikan itu. Okey, kita lihat contoh. Diberi matriks A sama dengan A, B, C, D dan K ialah sebarang nombor. Okey, sekarang kita nak mendarabkan sebarang nombor itu dengan matriks, iaitu K ini mewakili sebarang apa-apa nombor. Okey, ini adalah matriks A. Jadi untuk mencari jawapan ini, untuk mencari pendaraban skala ini, kamu kena darabkan setiap unsur A, B, C, D ini darabkan dengan K. Maksudnya di sini K darab A dapat jawapan, K darab B dapat jawapan di sini, K darab C jawapan sini, K darab D jawapan di sini. Jadi pendaraban matriks ini kita kenali sebagai pendaraban skala. Baiklah kelas, kita akan buat satu contoh, beberapa contoh berkaitan tentang pendaraban skala ini. Seperti yang cikgu sudah beritahu, untuk menyelesaikan masalah ini, kamu kena darabkan nombor di luar ini, didarabkan dengan semua unsur di dalam matriks. Jadi, cikgu nak kamu semua keluarkan kalkulator bersama-sama dengan cikgu mengira. Okey, sekarang kita selesaikan soalan A ini dahulu kelas. Okey, cikgu tulis dahulu, buka kurungan, tutup kurungan untuk jawapan ini ya. Okey, sekarang kita tekan kalkulator. 1/3 didarabkan dengan negatif 12. Okey, jawapan dia ialah negatif 4. Jadi jawapan sini negatif 4. Okey, yang seterusnya. Okey, 1/3 darab dengan sifar. Jawapannya sifar. Okey, 1/3. Kalau kamu nak tekan darab ini pun boleh, darab dengan 9. Jawapan dia ialah 3. Dan yang terakhir, 1/3 darab dengan 30. Sama dengan 10. Jadi ini cara menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang pendaraban skala. Okey, sekarang kita lihat contoh B. Contoh B kita selesaikan, kita buat kurungan dahulu. Sama macam soalan A tadi kelas, iaitu nombor di luar ini darab dengan setiap unsur di dalam matriks ini. Okey, kita tekan kalkulator sama-sama. Negatif 5 darab dengan 0,3. Jawapan dia? Okey, negatif 1/5. Okey, seterusnya negatif 5 darab dengan negatif 0,2. Jawapan dia adalah 1. Okey. Sekarang yang terakhir, negatif 5 darab dengan 1/5. Jawapan dia adalah negatif 7/5. Okey, sekarang apa yang cikgu nak kamu lihat di sini? Matriks asal, maksudnya matriks ini menghasilkan peringkat matrik yang sama dengan jawapan. Tengok, peringkat ini adalah, apa nama peringkat ini kelas? Kalau kita lihat, apa nama peringkat ini? Peringkat matriks ini. Peringkat matriks ini adalah berapa baris dia? 1, 2, 3. Maksudnya 3 dengan, okey, berapa laju? 1, 1. Ini pun 3 dengan 1. 1, 2, 3 dengan 1. Maksudnya jawapan yang terhasil itu nanti adalah sama dengan peringkat matriks yang didarabkan itu, yang belum didarabkan itu dengan nombor. Jadi
Mereka jawapan yang terhasil mempunyai peringkat matriks yang sama dengan soalan itu sendiri. Sekarang kita pergi ke contoh yang seterusnya. Diberi matriks D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. Hitung 3 darab D. Maksud 3 ini adalah nombor K. Maksud 3 ini tadi K. K ini adalah sebarang nombor. D ini adalah matriks. Jadi cara kita menyelesaikan dia senang sahaja kelas, iaitu 3. Oke, D ini adalah matriks D. Jadi kita tulis di sini negatif 5, 4, 2, 1. Oke, sekarang kita selesaikan. Kita selesaikan sama macam yang cikgu sudah ajar pada contoh yang awal tadi ya. Oke, sekarang kita tekan satu persatu. Ikut cikgu, tekan kalkulator. 3 darab negatif 5. Jawapan dia adalah negatif 15. Oke. Negatif 15. Oke, seterusnya 3 darab 4. 12. Oke. 3 darab 2, 6. 3 darab 1, 3. Jadi inilah jawapan. Boleh tak kamu buat macam ni kelas? Oke, kamu buat macam ni ya. Sekejap. Oke, boleh tak kamu buat seperti ini? 3 darab negatif 5, negatif 15. 3 darab 4, berapa? 3 darab 4, 12. Kamu letak di sini. 3 darab 2, 6. 3 darab 1, 3. Boleh tak kelas? Tidak boleh. Jadi, kenapa tidak boleh? Sebab unsur ini, kedudukan unsur ini, semasa kamu mendarat, kamu jangan ubah tempat kedudukan dia. Kalau negatif 5 di atas, maksudnya negatif 5 itu di atas. 2 ini, jawapan 3/2 ini mesti berada di bawah negatif 5 ini. Jawapan dia. Tidak boleh ubah kedudukan. Mesti sama. Sama unsur itu tidak boleh berubah. Dan jawapan itu pun tidak boleh berubah ikut unsur yang didarabkan dengan sebarang nombor itu. Diharap semua jelas ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Oke, negatif 1/2 didarab dengan matriks D. Oke, sama macam contoh soalan A ini tadi. Oke, negatif 1/2 didarab dengan matriks D. Matriks D itu apa? Negatif 5, 4, 2, 1. Oke. Tekan kalkulator. Bagi murid yang masih keliru dengan pendarapan nombor negatif, positif itu, kamu tekan saja kalkulator untuk minimizekan kamu punya kesalahan pengiraan. Oke, sekarang kita selesaikan. Negatif 1/2 darab dengan negatif 5. Oke, jawapan dia adalah 2, 1/2. Oke. Kalau kamu nak tukarkan kepada perpuluhan pun boleh kelas. Oke, kita tukarkan kepada perpuluhan. Jadi dia 2/5. Oke, ini adalah 2, 1/2. Ataupun kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. 2, 1/2 ini. Oke, apa macam mana dia bentuk pecahan tak wajar? 2 darab 4. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5/2. Ini adalah pecahan tak wajar. Jadi cikgu lebih suka kepada menulis jawapan dalam pecahan tak wajar. Oke, macam tu. Oke, sekarang kita selesaikan negatif 1/2 darab 4. Negatif 1/2. Negatif 1/2 darab dengan 4. Jawapan dia adalah negatif 2. Ingat, jangan ubah kedudukan. Negatif 5 ini di sebelah kanan. Negatif 4 ini di sebelah kanan negatif 5. Maksudnya jawapan dia mesti sebelah kanan sini. Oke, sekarang yang seterusnya. Negatif 1/2 darab dengan 2. Jawapan dia negatif 1. Negatif 1/2 darab dengan 1. Jawapan dia negatif 1/2. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan B. Jangan hiraukan pasal jawapan itu dalam bentuk pecahan. Sebab apa yang cikgu dapati, murid sangat takut kalau jawapan itu pecahan. Soalan ini mungkin salah lah, soalan ini mungkin tidak tepat lah. Jangan takut dengan pecahan. Dan kalau ada nombor pecahan dalam pengiraan, jangan takut. Sebab itu perkara kecil sahaja. Kamu kena fikir positif. Kamu boleh, kamu mesti buat.
Sebab yang mengira untuk kita ialah kalkulator. Faham? Okey, sekarang kita pergi ke contoh seterusnya ya. Okey, selesaikan 7, 8, 6, 9 tambah dengan matriks negatif 4, 1, 5, sifar. Okey, ini kita sudah belajar pada video yang lepas, betul, penambahan matriks. Sekiranya kalau cikgu letak nombor skala di luar depan ini, macam mana kita nak selesaikan? Jadi senang saja, kamu mesti selesaikan bahagian depan ini dahulu. Selesaikan dulu. Kamu kena darabkan setiap unsur di dalam matriks itu dengan 3. Macam biasa kelas. Okey. Kita selesaikan dahulu. Selesaikan pendarapan skala ini. 3 darab 7. Kalau tidak tahu, tekan kalkulator. 3 darab 7, 21. 3 darab 8, 24. 3 darab 6, 18. 3 darab 9, 27. Okey, tambah dengan negatif 4, 1, 5, sifar. Yang ini kamu selesai seperti yang cikgu sudah ajar. Yang pada video PDP yang lepas. Okey, kita selesaikan. Kalau macam ni, sebab latihan yang kamu sudah hantar pada cikgu pada video yang lepas tu kan, ramai yang salah. Terutamanya ada simbol positif, negatif itu. Tengok cara cikgu selesaikan. 21 tambah, ini ada negatif 4. Jadi letak kurungan negatif 4. Ada murid buat macam ni kelas. Macam ni. 21 terus tengok negatif 4. Ini akan jadi salah. Kamu kena tengok operasi di tengah-tengah itu. Okey. 21 tambah negatif 4. 24 tambah dengan 1. Kedudukan jangan ubah. Kedudukan rumah mereka tu jangan ubah. 18 tambah 5. 27 tambah sifar. Okey, sekarang kamu kalau boleh jawapan tu letak di bawah, tapi di sini tempat cikgu menulis jawapan ni tak cukup. Takkanlah cikgu nak tulis pada meja kan, jadi cikgu tulis di sebelah kanan ya. Okey, yang ini kalau tidak tahu mengelirukan ada positif negatif, tekan saja kalkulator. 21 tambah kurungan negatif 4. Okey, jawapan apa pula cikgu tekan? Okey, 21 tambah kurungan negatif 4, jawapannya ialah 17. Jadi kita tulislah 17 di sini. Mudah kan? Okey, 24 tambah 1. Takkan ini pun nak tekan kalkulator kan? 24 tambah 1, 25. Okey, ini 18 tambah 5. Okey, jawapan dia 24. 27 tambah sifar. Takkanlah ini nak tekan kalkulator kan? Jadi 27 tambah sifar, 27. Ini adalah cara menyelesaikan penambahan dan penolakan kalau matriks itu mempunyai nombor di luar dia. Sekarang kita pergi ke soalan seterusnya, contoh yang seterusnya. Okey, diberi matriks P sama dengan 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12 dan matriks Q 2, negatif 3, 1, 5, sifar 4. Hitung 3 kurungan P tolak Q. Apa maksud 3 kurungan P tolak Q? Konsep ini sama seperti ini kelas. Kejap, mana cikgu letak. Okey. Konsep ini sama dengan seperti ini. 3 kurungan 5 tolak 2. Di mana kita mesti menyelesaikan di dalam kurungan terlebih dahulu. Contohnya di sini. 5 tolak 2. Berapa kelas? 5 tolak 2. Jadi berapa? 3. Jadi selepas kita selesaikan di dalam kurungan. Jadi kamu kena buat apa? Operasi apa ini? Darab, tambah, tolak, bahagi. Darab. 3 darab 3, 9. Ini adalah konsep untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ini adalah nombor matriks. Ini nombor bulat biasa. Okey, sekarang kita selesaikan satu persatu. Okey. Kita selesaikan macam ni dahulu. 3. Okay, kita buat P tolak Q dahulu kelas. Kita selesaikan P tolak Q terlebih dahulu. Okey. P, matriks P. Cikgu letak sini, harap murid nampak. Kalau tidak nampak, nanti kamu WhatsApp cikgu. Okey, 7, 9, negatif 3, 8, 6,
12 tolak dengan apa? Tolak dengan matriks Q. 2, negatif 3, 1, 5, sifar 4. Okey. Ini penolakan matriks seperti biasa. Sama macam yang kita sudah belajar kelas. Okey. Kita tulis satu persatu. 7 ini dengan 2. 9 ini dengan negatif 3. Negatif 3 ini dengan 1. Dan seterusnya. Tolak dengan unsur sepadan. Nombor tolak dengan unsur sepadan. 7 tolak 2. 7 tolak 2. Okey, ini 9. 9 mesti berada di sebelah kanan 7. Maksudnya jawapan di sini. 9 tolak. Nampak tak negatif 3 ni? Kurungan negatif 3. Negatif 3 tolak 1. Okey. 8 tolak 5. 6 tolak sifar. 12 tolak 4. Jadi kita ini kita letak kurungan kelas. Okey, yang ini kita selesaikan. Jadi cikgu selesaikan di atas ini. Takkanlah cikgu nak conteng meja cikgu ni yang buruk ni kan. Taklah buruk, tak dia sangat berjasa. Meja ni adalah meja sewaktu cikgu masih belajar sekolah rendah lagi cikgu menggunakan meja ini. Jadi dia sangat berbakti. Cikgu tak nak buang meja ni, sebab meja ni kesayangan kan, tempat cikgu menimba ilmu. Okey, berbalik kepada apa ni? Soalan tadi. Okey, kita selesaikan. Ini naik ke atas. Cikgu selesai sini ya. Okey, nanti kalau di dalam buku kamu yang panjang tu, kamu janganlah macam tulis jawapan seperti cikgu ni tidak kemas. Kamu kena ikut urutan. Sama dengan ni mesti urutan yang sama. Okey, kita selesaikan. 7 tolak 2. 7 tolak 2. 5. Okey, ini negatif. Kalau tidak tahu tekan calculator. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan anggap diri tu selalu pandai. Takut ada kesilapan. Okey, 9 tolak negatif 3. Jawapan dia adalah 12. Okey, kemudian ini negatif 3 tolak 1. Jawapan dia negatif 4. Okey, 8 tolak 5 sama dengan 3. 6 tolak sifar sama dengan 6. 12 tolak 4 sama dengan 8. Sudah selesai tak? Belum. Kenapa? Kita baru buat operasi di dalam kurungan ini. Belum lagi didarabkan dengan 3. Jadi, kita kena darabkan dengan 3. 5, 12, negatif 4, 3, 6, 8. Okey, kita darab satu. Setiap unsur ni kita kena darab dengan 3. Okey. 3 darab 5, 15. 12 darab 3, tidak tahu. Tekan calculator. 36. Even cikgu kadang-kadang cikgu selalu silap juga pengiraan macam ni ya. Jadi kena hati-hati. So 3 darab negatif 4 sama dengan negatif 12. Okey, 3 darab 3 9. 3 darab 6 18. 3 darab 8 24. Jadi inilah jawapan yang terakhir. Diharap kamu faham ya murid-murid. Kalau kamu tidak faham, kamu tanya cikgu ya. Untuk seterusnya, okey. Ini adalah operasi tambah dan tolak, betul? Dia cuma ada menambah satu nombor di luar ini. Matriks ini pun ditambah dengan satu nombor di luar ini. Apa yang perlu ialah kamu kena darabkan dahulu nombor di luar ini dengan setiap unsur di dalam matriks. Selesaikan dahulu. Ini pun okey. Ini pun kamu kena darabkan dengan setiap unsur di dalam matriks. Selesai dahulu kelas. Contohnya di sini. Selesaikan 7 darab 3. 7 darab 3 berapa? 21. 3 darab 8, 24. 3 darab 6, 18. 3 darab 9, 27. Okey, tambah negatif 4, 1, 5, sifar. Okey, tolak. Okey, 4 darab 5, 20. 4 darab negatif 2, negatif 8. Kalau tidak tahu, tekan calculator ya kelas. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. Selepas kamu mendarabkan satu nombor di luar dengan matriks, baru kamu selesaikan seperti biasa. Seperti contoh yang cikgu sudah bagi tahu pada video yang lepas. Okey, kamu kena selesaikan yang di hadapan terlebih dahulu. Baru kamu hasil jawapan ini kamu tolak dengan matriks seterusnya. Jadi tidak perlu cikgu terangkan jawapan dia. Nanti kamu buat pada nota. Hasil jawapan nota kamu kena
ada jawapan lah. Jangan seperti macam ni, tergantung. Boleh? Kita ada contoh lagi yang lebih susah ataupun lebih penting untuk cikgu terangkan. Oke, sekarang kita pergi ke contoh penyelesaian masalah berkaitan tentang penerapan metrik dengan nombor skala. Yang ini dia nak cari nilai X dan nilai Y. Yang ini macam biasa kelas. Macam biasa seperti yang cikgu sudah terangkan pada video yang lepas. Cara pengiraan dia sama. Okey, cuma di sini ada nombor di depan. Okey, sekarang kita selesaikan. Perhatikan cara cikgu selesaikan. Okey. 27 tolak. Okey, yang ini kamu kena dah darab dengan nombor di luar. 2 darab X, 2X. 2 darab negatif 1, negatif 2. Kalau tidak tahu, tekan kalkulator kelas. Jangan tengok negatif ini dulu. Negatif itu sudah di luar. Okey, kamu buat macam ni. 2 darab dengan negatif 1. Jawapan dia negatif 2. Jangan kamu tekan macam ni kelas. Negatif 2 darab dengan negatif 1. Dia sudah lain. Kalau negatif ini sudah di sini, jangan ganggu negatif itu lagi. Kamu cuma darab 2 saja, bukan negatif 2. Okey, samakan dengan yang ini kamu darab. 3 darab negatif 6 ialah negatif 18. 3 darab Y, 3Y. Boleh faham? Okey, sekarang barulah kita selesaikan soalan ini. Okey, kita nak cari X, betul? Kita nak cari X. Jadi 2X ini sama dengan nombor 2. Sama dengan 3Y kan negatif 18. Negatif 18. Okey, sekarang kita selesaikan. 2 tolak 2X. 2 tolak 2X sama dengan 18. Okey, nak cari X, kekalkan X. X jangan bergerak. Yang bergerak ialah 2. Negatif ini jangan bergerak sebab negatif ini 2 yang punya. 2 ini adalah positif. Positif kalau pindah sana dia akan jadi negatif. Okey, tinggallah seorang sendiri negatif 2X di sini. 18. Okey, ini bawa pindah sini dia akan jadi negatif 2. Okey, kita selesaikan satu persatu. Jangan rushing, jangan kelang kabut. Slow and steady. Tenang saja ya, takut nanti ada kesilapan. 18 tolak 2. Jadi jawapannya adalah 16. Jadi macam mana nak cari X? Sama dengan yang cikgu ajar. Negatif 2 ini pun bahagi dengan negatif 2. Jadi X sama dengan 16. Sorry. 16 bahagi negatif 2. Apa dia? Negatif 8. Okey, sekarang kita nak cari Y. Mana Y? Okey, ini ada nombor Y. Ini pun, okey, 3Y ini sama dengan di bawah ini ya. Sama dengan yang ini. Okey, sekarang kita tulis. Kita keluarkan. 7 tolak negatif 2 sama dengan 3Y. Okey, sekarang kita selesaikan. Okey, negatif-negatif bersatu. Cikgu ulang, negatif-negatif bersatu menghasilkan jawapan tambah, operasi tambah. 7 tambah 2 sama dengan 3Y. 7 tambah 2 sama dengan 9 sama dengan 3Y. Okey, macam mana nak cari ni? Bagi berapa kelas? Bagi 9? Bukan, tengok yang dekat dengan Y ni. Bagi 3, bagi 3. Jadi Y sama dengan, tekan kalkulator kalau tidak tahu jawapan. Cikgu tahu jawapan tapi cikgu nak tunjukkan kalkulator. Sebab kamu ni malas sangat kan nak tekan kalkulator. Okey, jawapan di sini adalah 3. Jadi Y sama dengan 3. Senang tak kelas? Senang. Matematik itu kan kacang. Jadi kamu, asal kamu pandai konsep dia. Pindah sana, pindah sini. Mantul sana, mantul sini. Jadi kamu boleh selesaikan soalan matematik. Okey, contoh yang terakhir. Gembiralah tu kan, sudah yang terakhir. Okey, yang ini sama seperti contoh yang cikgu sudah ajar
pada contoh-contoh yang lepas. Kamu kena langkah pertama kelas, tengok matriks yang ada nombor di luar matriks itu. Okey, ini betul. Jadi kamu kena darabkan dahulu. Darabkan dahulu matriks ini, baru kamu selesaikan sama macam contoh yang sebelum ni tadi. Kamu banding beza, cari X dan cari Y. Di sini cikgu tidak akan terang satu persatu. Kamu kena buat contoh itu. Nanti cikgu tengok kamu betul tak jawapan X dan Y kamu itu. Boleh? Jadi setakat ini pembelajaran kita. Cikgu sudah post. Cikgu akan post latihan ke dalam grup WhatsApp selepas ni. Dan cikgu pun sudah post kuis Google Form di Google Classroom. Dan cikgu sudah post latihan pengukuhan di Google Classroom juga. Jadi murid tengok button classwork tu di bab 2, tekan button classwork, kamu lihat ada latihan yang cikgu sudah sediakan di situ, dan penghantaran latihan cikgu akan tetapkan dan nanti kamu lihat di dalam WhatsApp. So itu saja. Terima kasih.